أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hai, Assalamualaikum kepada para peminat kisah-kisah seram. Pada malam ini, aku ingin membawakan 3 kisah seram pendek tentang rumah lama di Ceras. Jadi, apakah yang berlaku? Jom kita tengok kisah ni sampai habis. Adakah anda telah bersedia? Jom kita dengar cerita. Okey, nama saya Ain. Saya ingin berkongsi cerita yang pernah terjadi kepada keluarga saya di rumah lama kami di Ceras, Kuala Lumpur. Pada awal berpindah ke rumah tersebut, bermulalah kami sekeluarga membersihkan rumah yang bakal kami menginap. Ketika membersihkan rumah, kami mendapati bahawa ada mainan kanak-kanak yang ditinggalkan. Jadi waktu tu umur saya pun 5 tahun. Mak saya rasa tak sedap hati dengan mainan tersebut. Jadi mak saya telah mengambil keputusan untuk buang sahaja mainan tersebut. Tapi maklumlah, waktu tu masih budak-budak lagi. Jadi saya rasa kecewa apabila mak saya buang mainan tersebut, sebab saya telah menaruh harapan nak bermain dengan permainan tersebut. Jadi kami sekeluarga syak. Memang ada penghuni sebelum kami berpindah. Mungkin penghuni yang sebelum kami ni ada anak kecil. Tapi yang pelik, kenapa ditinggalkan mainan tersebut? Jadi disebabkan tak nak mengeruhkan lagi keadaan, kami hanya fikir secara positif atau berhusnuzon. Mungkin mereka orang kaya dan tak perlukan mainan tersebut. Ataupun anaknya dah besar, dah tak perlu dah nak main anak patung ataupun mainan yang lama yang dibuang tadi. Nak dijadikan cerita, kami sering diganggu kelibat susuk kanak-kanak kecil di rumah ni. Seperti macam dah terbiasa. Ada kala kami akan melihat kelibat kanak-kanak kecil berlari. Kedengaran seperti kerusi ditarik, bunyi guli dijatuhkan. Namun kisah-kisah pendek ini adalah kejadian yang betul-betul memberi kesan mendalam. Okey, ini adalah kisah pertama. Kisah pertama terjadi ketika sepupu saya datang ke rumah untuk menziarahi ayah yang sakit. Anak-anak sepupu saya memanggil ayah dengan panggilan Tok Chu, salah seorang anak saudara saya yang bermain di bilik ayah. Tiba-tiba dia senyapkan diri dan mula memanggil ayah. Tok Chu, Tok Chu, datang sini kejap Tok Chu. Dan ayah saya pun jawab, ya sayang, ada apa panggil Tok Chu ni? Tok Chu, Tok Chu, tu, siapa yang dekat luar tingkap tu? Kita nampak ada kepala orang lalu lah kat situ. Jadi ayah agak terkejut dengan statement daripada anak-anak sepupu. Jadi ayah cuba untuk menenangkannya dengan berkata, tak ada apa-apalah, dah pergi main kat luar bilik Tok. Secara logik, rumah saya di tingkat 4. Macam mana
ternampak kepala di luar tingkap. Ianya menjadi tanda tanya, siapa atau apa yang berada di balik luar tingkap bilik ayah. Memang sumpah meremang bulu roma apabila diceritakan balik oleh ayah. Kisah kedua terjadi kepada kakak saya yang nak ke tandas pada waktu malam. Pada waktu tu ayah kerja shift malam, jadi mak tidur seorang diri di biliknya. Selalunya bilik tidur utama akan ada bilik air. Jadi pada malam tu kakak saya bangun ke bilik mak untuk nak buang air kecil. Apabila keluar daripada bilik air dan buka pintu, pancaran lampu bilik air masuk ke ruangan bilik tidur mak. Dan apa yang buat kakak saya terkejut, dia nampak seorang kanak-kanak perempuan sedang menangis dan duduk mencangkung sambil tutup mukanya dengan kedua kakinya di atas tubuh mak yang sedang tidur. Allahu Akbar, kakak terkejut dan mula rasa marah. Kerana kakak saya ni diingatkan kakak saya yang lagi seorang, kerana bentuk fizikalnya hampir sama. Jadi dia pun cepat-cepat switch off lampu bilik air dan beredar daripada situ. Dalam keadaan cemas, dia bergegas untuk cek balik sama ada kakak saya yang lagi seorang tu ada ke tidak di tempat tidurnya. Sebab dia pasti itu adalah tubuh kakak saya. Apabila sampai ke bilik, kakak yang saya lagi satu tu sedang nyenyak tidur. Jadi persoalannya adalah, siapakah budak perempuan itu? Ini adalah kisah ketiga dan terakhir. Ini adalah kisah saya sendiri di dalam rumah yang sama. Saya pula yang terkena gangguan. Jadi saya tak pasti itu hanya khayalan atau ilusi saya sendiri. Jadi ketika itu saya sedang mengalami demam panas. Saya berehat dan tidur di bilik mak. Saya baring menghadap laluan ruang tamu ke bilik mak. Jadi saya menghadap laluan gelap tu. Pada masa tu saya tidak pasti di mana keluarga saya pergi, tapi keadaan masa tu pagi dan sunyi sangat-sangat. Apabila terjaga daripada tidur, terus meremang bulu roma saya apabila ternampak seorang kanak-kanak yang kurus kering tapi dalam keadaan berbogel dengan mata hitam, lidah terjelir, mulut yang ternganga terbang dari atas siling rumah menuju ke arah saya. Yang pasti jelas saya lihat ianya bukan mimpi. Jadi apa yang saya nampak, saya terus beritahu kepada ahli keluarga. Dan sayangnya kesemuanya tidak percaya dan menganggap apa yang saya nampak itu adalah karut. Sedangkan apa yang saya nampak tadi itu seolah-olah realiti. Dia terbang menuju ke arah saya. Jadi saya tak rasa itu adalah mimpi atau khayalan atau ilusi. Hanya semasa kami ingin pindah dari rumah itu, barulah ada seorang jiran ataupun bekas jiran datang cerita bahawa rumah yang saya huni itu pernah ada kes. Kisahnya bermula apabila dua orang kanak-kanak berbangsa Cina terbunuh semasa rompakan berlaku. Mungkin kes kianat, tapi yang pasti dua orang budak, lelaki dan perempuan, terbunuh semasa kejadian. Bekas jiran berkata lagi, keluarga kami lah yang paling lama bertahan duduk selama belasan tahun. Dan bekas jiran saya tidak pernah beritahu pun. Pada asalnya sebab mereka nak tengok berapa lama kami bertahan tinggal di rumah tersebut. Dia kata kesemua bekas penghuni rumah yang pernah menghuni rumah tersebut sebelum keluarga kami memberi tabik sprint kerana berani duduk di rumah tersebut belasan tahun. Agak lama, rekod paling amazing lah orang putih kata. Bayangkan rumah yang ada gangguan
boleh tinggal selama belasan tahun. Kalau orang lain mungkinlah tak sampai sebulan akan cabut lari. Jadi bekas jiran tu berkata lagi, paling lama penghuni rumah ni hanya bertahan 3 tahun saja, tapi keluarga saya belasan tahun. Okey, terima kasih dan selamat malam. Seram. Okey, kisah ini diambil daripada blog Malam Seram DJKC. Jadi saya kena sebut nama tuan punya blog. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar kisah saya pada malam ini. Dan ianya 3 kisah pengalaman tentang berpindah ke rumah baru, di mana di rumah tersebut ada gangguan dan keluarga tersebut telah tinggal di rumah tersebut belasan tahun. Selepas belasan tahun dan nak pindah keluar baru dapat tahu, ini orang kata tabik spring, ataupun orang selalu kata hati kering lah. Agak meremang cerita yang dia nampak budak kurus kering berbogel, mata hitam, lidah terjelir, mulut tenganga, terbang dari atas siling rumah nak terpa ke arah dia. Itu adalah paling meremang. Jadi saya yang baca ni pun agak meremang. Jadi okey, itulah yang dapat kongsi pada malam ini. Dan sebelum menutup tirai, macam biasa kita akan bagi tepukan gemuruh kepada anda semua yang mendengar kisah ini. Terima kasih kerana sudi hadir ke channel saya untuk mendengar kisah-kisah seram. Walaupun channel saya ini mungkin tidak segempak channel DJKC atau di segmen, tapi alhamdulillah terima kasih di atas sokongan anda. Dan untuk pengetahuan anda, channel kita pun telah menghampiri 100 lebih subscriber. Terima kasih sekali lagi. Jadi tepukan gemuruh untuk anda yang support, like, share channel Mr. Aura. Okey, sekian saja untuk malam ini. Jumpa anda on the next episode. Stay safe everyone.